Dan kerana keluarlah hukum istinja dengan batu tu daripada kias, maka tiada melalui akal asalnya. Allahu Akbar. Sini kena kira. Kata Musannif rahimahullah, kerana ini ilat kepada tafrad yang mazuk tak apa. Kerana jadi takdir, maka tidak haram memandang kepadanya. Tafrad pada masalah memandang ni, maka tidak haram memandang kepadanya, kepada lubang itu. Hei, kita dah kecek hukum gapo ni Kita dah kecek hukum lubang yang tertebuk. Tu je tak lagi dah. Cara dia asalnya. Lubang yang tertebuk. Kita kata satu badan. Ni badan dia. Kaki. Ni pusat dia. Tak kira lah laki-laki perempuan pun. Pusat dia. Tu. Ni pusat. Maka bawah pada pusat tu dinamakan bawah ma'idah. Adapun pusat sendiri tu dikatakan ma'idah. Di sisi ulama fiqh ni ma'idah. Ni orang panggil di bawah ma'idah. Atas pada pusat orang panggil atas ma'idah. Tu. Masalah dianya lubang yang tertebuk. Kita ngaji hak asal lagi dah. Tu. Lagu mana? Farak tersumat. Lubang tertebuk. Ada satu masalah. Masalah pertama, lagu mana? Masalah pertama, farat tersumat. Farat tersumat. Lepas tu, bila farat tersumat tu, tebuk lubang. Tebuk lubang. Tubik dua. Tebuk bawah ma'idah. Tebuk di bawah. Mari tebuk lubang sini. Farak ni sumat dah, nak kecil tak leh. Kecil tak leh. Ni masalah tersumat di sini kita kira dulu. Tersumat, farak tersumat, tersumat kedatangan. Sebab masalah kejadian tu, semula jadi tu hukum lain pula. Kedatangan. Apa kedatangan? Baru tebuk, ya bomo tebuk, ya muga sumak dah. Farak dia tu tak tubik dah. Sumak dengan darah, sumak dengan daging, sumak dengan ibu kota, apa nama, toko-toko, apa sumak nak tubik tak boleh dah. Akhirnya bomo tebuk. Tebuk ni dua bahasa. Tertebuk di bawah ma'idah. Tertebuk di bawah ma'idah. Yang kedua, tertebuk di atas ma'idah, atau di atas, tertebuk di atas ma'idah atau di atas pada dia. Kalau dulu masalahnya tebuk pada ma'idah dan tebuk atas ma'idah. Masalah yang kedua, tebuk pada pusat atau atas pusat. Aduh. Farak tersumat, tebuk di bawah ma'idah. Kalau tebuk sini, barang. Kalau tebuk di bawah ma'idah, apa-apa saja yang keluar daripada lubang itu batal wuduk. Air apa tubik mari? Batal wuduk. Air semaya kita batal. Kena air semaya, kena basuh, kena air semaya. Kalau tebuk
Kalau tebuk di atas, tebuk kau tekok. Bama tebuk tekok, dia nyawa tak boleh. Sumat ni sumat kita punya jadi sumat ngono je perut punya bujuk ha. Akhirnya bama tebuk sini. Lega sikit. Lega sikit. Tebuk kau tekok masalah. Atau tebuk kau atas ni. Atau dia tak pusat. Maka masalah ni tidak batal wuduk. Tak batal wuduk dengan sebab tubik benda tu. Sebab apa tak batal? Kerana benda yang tubik mari di atas pada maidah tu diserupakan dengan mutah. Panggil asbahu bil qai, terlebih serupa dengan mutah. Maka tabiat benda ni, kalau benda cemar, tahik gapo semua, bila perut kisah je akan lontar turun ke bawah. Dia tak pergi ke atas. Kalau itu benda hak tubik mari, bukan kecing gapo tu. Bukan kecing tu. Dia tak ada. Dia muka benda tu dia kau turun ke bawah. Dia tak isap naik ke atas. Tubuh kita ni, tabiat tubuh kita ni, dia tak heret benda naik ke atas. Motor tubik kecing, tak ada. Motor tubik tarik, tak ada. Dia tak mari ke atas. Benda cemar dia turun ke bawah. Kalau itu bila tebuk ni, bila tebuk, tu maka batal wuduk. Hak ni tak batal. Tu masalah farad tersumat. Kalau masalah farad terbuka, farad boleh kecing biasa. Tebik dua pula. Farad kecing biasa, boleh tubik biasa. Lepas tu kita tebuk di bawah pusat. Tebuk bawah pusat. Tebuk bawah maidah. Kalau tebuk bawah, apa-apa hak tubik daripada lubang ni tak batal. Kenapa? Kerana lubang biasa tu dah ada dah. Lubang biasa dah tubik molek dah. Lepas tu kalau tebuk di atas, kau sangat lagi. Hak ni tak dulu lagi dah. Nampak tu dah? Tebuk atas maidah. Hak ni tak batal. Hak ni tak batal mesti dah. Apa? Kesimpulan pada kacep pihak syadaq tu. Nanti kita nak kacep hal lain pula ni. Bukan nak dak. Ya ilak, ya heret. So, masalah ni, farah duk kacep ni tersumat kedatangan. Kalau tersumat kejadian, lagu mana? Tersumat kejadian. Beranak mari tu sumat dah. Beranak mari tu dubur dia tu tak ada. Adalah nampak kelipuk dia tu. Tapi jadi tak ada lubang. Ataupun farad dia tu tak ada boleh keluar benda. Dia tak boleh mula lagi dah. Budak ni bawa plek. Abang nak kecing beno. Nyanyi juga dia. Tu dia makan makan perut bucik-bucik je. Apa kepek kelik. Siaplah nak buat tarik kat mana ni dia ni. Misalnya orang panggil tersumat kejadian. Ni hukum lain. Kalau farad tersumat kejadian, apa makna kejadian? Semula jadi. Beranak mari tu lagu tu dah. Bila farad tersumat kejadian, satu hukum je. Tiap-tiap benda yang keluar daripada mana-mana lubang tertebuk batal wuduk semua. Tu hak ni hatta sehingga lubang tadahi. Adalah dia mau tebuk lubang. Tubik mari ni batal ismaya.
Tu. Kerana farak ia sumak asah. Tebuk sini, tebuk mana pun. Baris tu baik batal air semaya. Maka dahi pun batal juga. Mana mau kata, dia batal. Batal air semaya. Batal ambil air semaya semula. Air semaya semula. Nampak tu dah? Masalah dia. Lepas tu syadat kita kata ini. Masalah ni, ini ni, sekiranya kita menjadikan lubang itu, kita gunakan lubang ini ganti farak. Maknanya farak ni tersumak dah. Lepas tu kita guna lubang tu buat ganti farak. Hukum kata ganti farak dah. Ini lubang mana? Lubang yang di bawah Maidah ni. Hak ni dia tak jadi. Jadi begini masalahnya. Kalau masalah sumak kedatangi lubang yang buat wibatak semayat, lubang di bawah pusat ya. Tapi kalau sumak kejadian, tak kira di bawah ke di atas ke di bucu mana ke batak semayat lah kau. Nampak tu dah? Nampak sama. Cerita dah. Maka kalaulah saya dah kata, kalaulah kita ni ambil lubang tu buat ganti dah farat, soalan tamu mari lagi. Adakah lubang itu hukum serupa dengan farat belaka? Serupa ke mana? Farat dulu kalau kita tepuh batak ismayah. Kalau kita tengok haram. Kalau masuk jimak berjunuk kena mandi wajib. Adakah lubang tu hukum semua dengan farat juga? Tak, dia kata. Tidak ada baginya hukum bagi farat yang asli. Maknanya kita tengok lubang tu tak apa. Lubang ni. Lubang tu dahi. Haram punya tengok ni. Negati farat dia ni. Ada. Tak boleh kata gitu. Walaupun benda hak tu baik kot dahi ni, batak ismayah ni sebab kepada tersumak kejadian ni. Sekalipun gitu, tapi nak persabitkan hukum aurat tu tak boleh. Apa nak kata? Jangan tengok. Tu. Haram. Ada. Dia tak bersabitkan hukum tu. Dia sabit masalah wa ibatat ismayah je. Nampak tu dah? Adapun masalah aurat tu tak ada wajib lihat tu. Apa lagu mana? Boleh tutup, kena tutup ke tak lama tu mi ismayah. Tu. Lagu mana? Nak semaya kena katuk muka farat ni. Katuk. Kena katuk tak? Tak kena katuk. Tak kena katuk. Maka ada satu pendapat dok kena katuk. Ada satu lagi pendapat yang dok kata semua lubang hukum sebab farat habis. Mana kalau jimat pun kena mandi wajib. Kalau tepuh pun batal ismayah. Kalau tengok pun haram. Ada juga. Maka turut pendapat tu dahi zat ni kena katuk juga. Kena katuk apa dahi? Farat. Haram tengok ni. Buka aurat tak boleh. Memang katuk juga. Maka dalam hak katuk tu, kain ke apa ke yang duk tudung tu, duk tapai. Dia tak boleh sujud siapa juga. Maka dimaaf hak tu. Orang panggil sujud dengan sebab teruzur ada barang. Supaya kita dahi kita luka wahakaza dah. Kita sujud ni atas tu, atas benda tu, atas kain tu. Habis dah situ. Kalau gitu Musannaf kata gini. Jangan lupa asal dia kata, hei, sekira-kira kami kata begitu, dia kata, maka tiada baginya hukum asli, tak ada hukum farat asal dak. Apa hukum farat asal? Daripada memadai menyapu dengan batu istinja. Jadi farat ni kalau tubik kecing dulu, kita istinja dengan batu boleh tak? Boleh. Ingat tak masalah istinja dengan batu? Kita kecing, kita berak, kita boleh istinja dengan batu. Tapi lubang ni kita nak istinja dengan batu boleh tak? Nampak tubik basuh-basuh ambil batu mari sapu boleh tak? Tak boleh. Dia tak sabit hukum ni. Tak boleh sabit hukum supa, tak boleh. Dan daripada wuduk dengan menyentuhkan dia, bila kita sentuh ni batal air semaya farat asalnya. Tapi kalau lubang tu kita sentuh tak batal. Dia bukan hukum hak asal dak. Dan mandi dan dijimak dengan dia dan atau dijimak padanya. Dijimak dengan dia makna apa? Tok laki tu guna lubang tu sumak asal farat bini dia. Tok laki ada lubang tebuk sini. Lepas tu perut yang besar. Perut bucik.
Maka lipat-lipat perut tu, biar dipanjang sikit, hello masuk dalam parak tina. Kena mandi wajib. Gitu tak? Tak wajib mandi. Kenapa? Kerana hak tu bukan sabit dengan hak asal. Sebab itulah ada buat teka-teki bagi kita fiqh kata, ada bagi mazhab kita ni ada tok laki yang jima isteri dia tapi tak mandi wajib. Tak kena mandi wajib. Tu. Tok laki mana? Ada seorang tok laki, ia jima isteri dia. Tapi tak wajib mandi dia. Tok laki macam mana saat ni? Boleh kata juga tu. Tu hak tu teka-teki tu lah kita nak. Allahumma salli ala Muhammad dalam bajarimi. Yana. Dia bahawa yulghazu. Habis itu. Maka kata dia rahimahullahu taala, dan juga jimat padanya kalau masalah bini pula. Bini tu lubang tebuk di bawah pusat. Tok laki ambil zakat pergi masuk dalam lubang tu. Adakah wajib kena mandi? Apa? Tak wajib, kerana ia bukan hukum sumpah farat ni dah. Tak wajib mandi tu semata-mata jimat. Kalau keluar mandi wajib dengan sebab keluar ni pula. Faham dah? Asal jimat ni kalau suami masuk zakat dalam farat perempuan dia, dalam isteri dia, sama ada keluar atau tidak, dia wajib mandi semata. Tu. Maka masalah lubang ni tak wajib. Tu tak wajib kena mandi. Dan wajib menuntutkan dia. Masalah ni pun tak juga. Tak kena wajib menuntut. Dan haram memandang kepadanya. Ni kita takdir dah. Hak kata haram memandang ni sekiranya farat tersumak kejadian. Ke mana? Kerana ihtimal lubang hak lain-lain. Masalah tersumak kejadian je ihtimal lubang sekalian tubuh. Adapun farat tersumak kedatangnya hak wak ibatatnya hak ni nya. Maka hak ni haram tengok juga, walaupun dia tak hukum dengan farat pun haram tengok sebab dia duduk di kawasan aurat dah bawah pusat. Ikut tu. Sebab tu kita takdir dulu ni. Nampak tak rupa dia sikit-sikit. Kemudian kata masalah dia tak haram memandai lubang atas dahi tu. Sebab apa tak haram memandai? Kerana keluar tu. Kerana keluar ia lubang yang terbuka tu keluar daripada tempat sengka mendatangkan syahwah. Keluar daripada tempat sengka, tempat yang berlaku sengka tempat sengka, tempat yang berlaku sengka bagi mendatangkan syahwah. Bagi mendatangkan, bagi membangkitkan akan syahwah, keinginan nafsu. Jadi gini. Jadi gano tak boleh tengok aurat orang Tino. Sebab apa kita nak tengok aurat orang Tino tak boleh? Kerana disengka kata nak syahwah kita nak naik. Jatuh sengka kata boleh jadi ni. Lama tengok boleh jadi kerah ni. Lama tunjuk muka. Tu. Tengok tempat tu boleh jadi nak kerah. Lalu tu bila boleh jadi nak kerah tu orang panggil hasidah mazannah, tempat sengka bagi datang syahwah situ. Tempat sengka datang syahwah. Yang tengok, lama tengok ada arum. Tu. Ini nisbah kepada orang yang tabiat dia selamat lah deh. Orang yang tabiat tak selamat dia ikut tengok lubang apa. Ada arum laku. Tengok lubang terbuai. Lubang apa? Lubang bewok pun ya ada arum. Orang pun tak selamat ni, tak lewat kira dengan hak tu. Maka keluar daripada tempat sengkok. Orang kita bila tengok dahi ni nak rasa nak naik syahwat. Jangan tengok harai tengok tu dahi lubang tu. Lama arung naik lagi. Ya tak ada dah. Ya keluar daripada tempat sengkok mendatangkan syahwat dah. Sebab itulah tak haram memandang. Tak haram memandangkan. Tu dia. Habis itu. Dan kerana keluar hukum istinjah ni ilap pula satu lagi ilap pada atap pada keluar tadi tu.
Jadi kita nak buat istinja tak leh weh. Lama dahi ni kita ambil batu bagi sapu, bila barang tu baik kita ambil batu sapu. Supaya dengan farak kita kata. Ai tak boleh. Kerana keluarlah hukum istinja dengan batu itu daripada qiyas. Kerana keluarlah oleh hukum istinja, membersih, menyucikan dengan batu tu. Kita menghilangkan najis dengan batu tu. Istinja dengan batu, kita dengan jidah. Keluarlah hukum istinja dengan batu, keluar dari, tak lupa pada keluar. Keluar daripada qiyas. Apa keluar daripada qiyas? Tulis itu. Yakni qiyas, yakni hukum yang asal pada menghilangkan najis, maka segala cara untuk menghilang najis itu asalnya diwajibkan dengan air. Tidak sah kita guna batu. Tidak sah kita guna batu untuk menyucikannya. Maka masalah istinja ini diitisno dan keluar daripada hukum asal. Maksudnya pada masalah istinja saja yang boleh guna batu, maka istinja itu berlaku pada farad, tidak pada tempat yang lain. Tidak pada tempat yang lain. Habis itu. Jadi masalah istinja ni, sebut kata istinja ni kena kepada kubur dan dubur je. Mu dah buat gapo basuh muka, tu ada basuh muka, muka cemar, basuh muka. Mu dah buat gapo tu? Kau ada istinja ni muka ni. Hai tak panggil istinja. Istilah panggil tak kena. Basuh gitu ya. Hai cemar. Tengok kena tahiyat ni. Cuma apa orang tak panggil istinja. Istinja ni tentu di farad kita je, qabul dan dubur gitu je. Lalu tu takdir kata lubang farad kita tersumak. Tiba-tiba kita tebuk lubang lain. Boleh ke tak kita nak istinja di lubang lain dulu? Tak boleh. Kerana asal ni pun, masa istinja ni pun keluar daripada qiyas dah. Istinja dengan batu ni pun ya istisna tu besar ya yukwen ya yukwen so ya masalah istinja dengan batu ni. Masalah istinja ni ya syarat kemudahan sikit dengan batu. Kalau gitu kita nak pergi qiyas atas dia tak boleh. Dia sendiri tu keluar daripada qiyas dah. Cara nak basuh biasa kena guna air. Kena qiyas dia. Najis dia tekak buat kena basuh dengan air. Oh najis tu baik kau mulut buat kena basuh dengan air. Najis tu baik kau hidung buat kena basuh dengan air. Najis tu baik kau punggung buat kena basuh dengan air. Hak tu qiyas pada hukum asal kena basuh dengan air. Tiba-tiba masa istinja ni fisit sikit syarat fisit untuk nak guna batu. Tiba-tiba gi lubang lain pun kita tebuk lubang lain, kita nak gi qiyas atas istinja tak boleh. Kerana istinja ni dia keluar daripada qiyas. Dia keluar daripada qiyas. Maka tiada boleh melampaui hukum akal asalnya. Tiada melampaui hukumnya. Tiada. Maka tiada melampaui hukumnya
tu maksud melalui. Maka tiada melalui, jadi tiada boleh melampaui, tiada boleh melampaui hukumnya. Hukum apa? Hukum lubang yang terbuka tu melalui akal asalnya. Kalau dulu, tiada boleh melalui hukumnya, hukum istinja tu tidak boleh melajak akan asalnya, akan farad yang asli, akan farad yang asli. Asalnya asal farad. Jadi farad yang asli. Apa maksud? Tulis pada tiada melalui, yakni tidak boleh kita istinja dengan batu pada tempat yang lain dari farad yang asal, lain daripada farad yang asal. Habis itu. Tu dia. Habis itu. Tu tak boleh lalu, tak boleh terlajak. Dia boleh sekat tu ya, sekat di farad tu ya. Istinjanya nak terlajak pergi tempat lain tak boleh, kerana dia tu keluar daripada qiyas dah. Nak pergi qiyas atas dia tak boleh. Dia nak terlajak pergi tak boleh dah. Tu dia. Habis itu. Supaya kita kata semaya zuhur kena pak, semaya asar kena pak. Satu kias je lagu tu dah. Ya hukum tetap ya asalnya gitu. Malaikat kita musafir, maka boleh buat dua. Maka dua tu keluar daripada kias. Kita nak kata, tengok kita musafir buat dua boleh. Maka ni duduk rumah pun buat dua boleh. Nak gigi atas musafir tak boleh, kerana musafir tu keluar daripada kias dah. Tu kias hukum lagu tu dah. Maka kata dia, maka zahid, maka nyata daripada kata yang tersebut, kata nyata daripada kata yang tersebut. Mana kata yang tersebut? Yakni perkataan haram memandang. Haram memandang dah. Kata haram mana? Haram tengok. Tu. Nyata daripada kata itu, gerti kata sama ada tersumat yang kejadian atau yang kedatangan. Sama ada lubang, sama ada tersumat farad. Sama ada tersumat farad itu, tersumat yang tu sifat ada tersumat. Sama ada tersumat tu tersumat yang kejadian, yang tersumat yang semula jadi. Ni hak ni, tersumat yang semula jadi. Atau tersumat yang kedatangan, yang baru kedatangan sebab ni. Jadi sama. Masalah kecek tengok gini. Ni. Jadi tak haram menengok. Tak ada haram tengok dak ni. Lubang ni. Kecek lagu ni. Kata ni gerti kata masuk hak ni. Haram menyentuh pehek hak ni mari. Pehek hak ni. Pehek hak ni. Lepas tu haram memandang pehek hak ni kata. Sebab apa? Sebab kalau sekadar kata kalau sekadar kata tak sebuah ni haram manis mata dah. Yang hak ni pun haram manis mata dah hak ni. Kalau tak tebuk punya haram tengok dah situ. Pahal tak? Cuba tengoklah. Tu pahal nyata. Maka zahirnya ketika kata maksud dengan tersumat di sini maksud dua, tersumat yang bahasa kejadian dan tersumat yang kedatangan. Habis itu. Kemudian kata inilah yang zahir atas yang dimuktamad oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan mengikut akan dia oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Syekh Ramli, yang ini kau tak habis itu tu Syekh Ramli lubang hok pesing ning je. Ni lubang ning je hok duk kira kata setuh tak ada batanya. Ni lubang yang baru tersumak kedatangan ni, kita pergi setuh lubang ni tak batal. Adapun farak kejadian tersumak lubang ni hukum asli berlaku. Tu Syaromli. Sebab itulah ya batal berlaku kan. Tubik pada lubang mana pun batal. Masalah tersumak kejadian ni. Maka turut Syaromli gak haram tengok ni dahi. Kalau lubang di dahi tu haram, kerana hukum farak asli juga.
Ketika itu bina ataupun dapat syarah beli wajib kena tutup ketika sujud, kena tudung aurat dan diberi maaf untuk tidak sentuh dahi dengan bumi tu kerana uzur namanya. Tu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dalami kitab fiqh ni. Ulama ni hari-hari dak fikir menganing ya. Kita nak fikir hak dia pun pecah tak pecah. Dia duk hari-hari dengan muka tu tak ada kerja apa. Ulama ni makan ala qada, kerja tak ada kerja apa ni. Kedua kaji dengan hak ni. Untuk kita dah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin qalbi la yashfa wa amalin la yaf'al. Nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbalan rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana iqtarafna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wal ikhwani wasairin